Assalamualaikum. Rodiah Syarif, Luqman Hakim, Anita Saleh, Ayuja, Oja Ainur Alis, Zainul Abdurrahman, Rodiah Syarif, Hani, Ummu Al-Bayhaqi, Hanizah Muhammad Yasin, Suzana Amiruddin, Alhamdulillah, Anita Saleh, Rohaya Bakar, Rafi'ah Ismayadi. Rafi'ah Ismayadi kita dah pernah jumpa ke? Izan Erik, Siti Khadijah AR, Nur Azizan Baharudin. Kenapa mengantuk Cik Rodia? Haslina Abdul Majid 300 tas. Masya Allah, barakah rezekinya, amin. Maria Anna Asmawi, Juriah Nur, lama tak nampak, sihat? Suzana Amiruddin, Nur Aliza, Analiza Khaizirza, Shima Ros, Rosmila Badarussamin, Rosnaini Adnan, Nur Alisyani, Sarah Aisyah Zam, Umi Habibah, Nur Aizan Muhammad Nur, Nur Haza Awang, apa khabar? Emilia Aziz, Kasih Nurul Shah 2, Suzana Amiruddin, Azrina Abdul Hanif, Filza Hamid, Rosinah Syarudin, Rosmila Badarussamin, dah sampai rumah dah, Alhamdulillah. Ila Rain, Jah Surya, Raizah Awang Hamad, Alhamdulillah. Shima Xiao Peng Bong, oh Masya Allah, Alhamdulillah. Erlina Nasir, Kak Mah Abizam, Salina Sanib, Zainul Abdurrahman, Masitah Embong, Nur Hafizah Abdullah, Faiza Ahmad 100 tas, thank you. Nida Muhammad, Nurliza Zakaria, Nur Aziah Abdul Jalil, Yang Maryam, Siti Hajar Ahmad, Tati Yasin, Alhamdulillah. Hafizah Muhammad, Zanariah Zakaria, Faridah Jamaluddin, Masya Allah. Ida SPPK, betul, petang-petang ni ngantuk, Rosmilah kata. Faridah Muhammad Zain, Azizah Ja'far, esok kita jumpa kan Kak? Rohana Sulaiman, Mardiana Aziz bintu Ali Napiah 99 stars, thank you. Awak lambat lunch Kak Ida SPPK. Syazi Aziz, Salawati Mat, Nida Sani, Fauziah Ain Rahmat 200 stars, thank you. Barakallahu fiq. Zabidah Alang Ahmad, Ila Rain, Selasawati Ghazali, Rafizan Haji Jais, Rohana Jalaluddin, Robita Bita, Halimah Muhammad Ismail, Julidah Amu, Masitah Muhammad Taib. Hai Ustazah Zai, amboi ke main. Salamah Ibnu, tak nampak ni. Ida Kamarudin, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nur Azizan Baharudin, Hodah Awad, pertama kali sebut. Alhan Ahlan Megarnisha, Jalilah Arifin dari Australia, Masya Allah. Asriani Awang, Yuhana Abdullah, Idrusna Rosna, Dias Hasni, Hazlina Abdullah, Rosa Gunting. Kak Ida SPPK, macam mana tahu orang makan nasi lemak tadi? Amboi, dia skodeng Syamsiah Ali 50 stars, Norka Masutra Johari, Kasih Nurul Shah, Suhaila Hairani, Anis Bujang, Yusmarianti Yusof, Nur Arifin, salam ukhwah juga. Erni Yusliza Mudri, I miss you, Cewah Azidamha, Fatimah Zahra, Sania, Hafsa Ahmad, Siti Zaliha binti Ibrahim. Pening orang Ustazah duk goyang-goyang. Tuan Fauziah, Tuan Mat, Naziha Suzi, Nurul Banat Abdul Rahim, Masya Allah. Afiq Fatah, Nur Izuhana, Nur Hasimah Zainuddin, Nur Zanah Esti, Mardiana Aziz, Zainab binti Husin Nak, Mira Idora, tu dia. Ya, Nur Aziah Abu Kasim, Azilah Muhammad, Syuhaili Syaharbudin, Cik Siah, Ida Najwa, Ummu Redha, Maria Muhammad, Yurni Jusuf,
Syamsiah Saleh Farizawati FCS, Anis Bujang P. Ahzali Fuziatun Etun dari Rembau ke Shah Alam dengan dalam kereta. Terbaik Rozina Zakaria. Semua duk keloi kawan-kawan dia. Nafis Ahmad, Alhamdulillah. Julida Amoh, siapa nak kirim salam kat Julida Amoh? Saya nak peluk-peluk dia ni lagi 2 hari, Masya Allah. Ya, La Ilarain kena semangat. Orang semua nak katuk mata, Ustazah kenalah rajin. Mazni Ahmad, Teh Hasnah Ahmad, Nisa Mat Saad, Fadilah Rahman, Junainah Ismail, Suryani Muhammad Isa, Rosita Maddahan, Penat Zaliha Zainal, Nur Aziah Ibrahim, Sabariah Jusuf, Umi Ita. Okeylah dah. Hasna Haji Mat Isa. Masya Allah. Alhamdulillah. Maka hari ini hari Sabtu, Allah izinkan ada masa berehat seketika. Saya baru selesai 2 kuliah di Semenyih. Masya Allah, pertama kali rasa saya pergi Semenyih. Yang pasti dengan Jaja pertama kali. Saya tak tahulah sebelum-sebelum ni sama ada ustaz pernah bawa saya ke tidak. Saya pun tak ingat, sahabat. Banyak benar masjid suraunya yang pergi. Kadang ustaz bawa malam untuk forum ke apa, saya tidur. Sampai dah bang, sampai. Buka mata nak ceramah dia ni. Masya Allah. Alhamdulillah. Neni Nur Aini Musa, awak duk tunggu ke 7 Ustazah baru turun dari bilik nak pi dekat kereta, nak pi Semenyih. Masya Allah, Masya Allah. Rafiah Ismayadi, pernah jumpa Ustazah Darul Taklim Jaulah Umi bersama. Masya Allah. Oh, Rafiah Ismayadi ni lah yang Ustazah jumpa depan tempat Bro Nasir tu. Ya Allah, pertemuan yang barakah, insya-Allah. Kirim salam suami yang setia menemankan, anak yang insya-Allah bakal memimpin tangan ibu ayahnya ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Apa tu? Ustazah ke tempat kami ya. Imam Musa, besok saya di surau dekat satu flat dekat Shah Alam. Siapa-siapa yang kata kat Ustazah nak pi tempat besar-besar saja, mai besok kita pi tempat surau dekat rumah flat je. Alhamdulillah. Sahabat Latazan tak pernah mengejakan mana-mana sahabat-sahabat. Wan Latifah duduk di mana, insya-Allah ada rezeki kita bertemu. Saya seronok sahabat, macam pergi Semenyih tadi, pertama kali jumpa sahabat-sahabat di sana, seronoklah. Kenapa tak seronok pula? Masya Allah, jumpa siapa pun, tempat besar, tempat kecil, asalkan tarikh yang orang booking tu sama dengan kelapangan waktu Ustazah. Walaupun setiap hari sebenarnya tidak ada waktu yang berehat, tapi saya bahagia. Sebelum ni kan dekat Semenyih, Mastura Mat Zain. Bila saya pergi Semenyih? Saya tak ingat dah. Jaja kata kita tak pernah pergi. Mungkin saya pergi dengan ustaz tapi saya dah tak ingat dah. Nur Jannah ni adiknya, mak saudaranya Luqman Hakim, insya-Allah. Insya-Allah kita jumpa lagi. Syuhaili Syahrbudin jumpa tu kan kalau cakap Kedah ni. Okey, kita doa dulu sahabat-sahabat. Hari ni tajuk favorite saya dalam Latahzan. Kalau sahabat-sahabat Latahzan duk ingat Ustazah Zai duk ulang je Dr. Aida Al-Qarni duk kata hari ini milik anda. Ia sangat melekat di minda saya, sangat terkesan di hati saya, sangat membentuk cara saya berfikir. Itu sebab saya nak kongsi dengan anda. Maka rugi siapa yang tak stay sampai ke penghujung. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Baiti Abdullah, ukhtiku sayang yang ingat. Sebelum ni Ustazah pergi 2 surau tu dekat Kajang kan, bukan dekat Semenyih. Masya Allah, memang dekat-dekat tapi meremang pula bulu roma saya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa?
Anda yang ingat jadual ustazah kat mana, kuliah ustazah kat mana. Ya Allah, indahnya ukhuwah ini. Masya Allah, Masya Allah. Siapa tadi? Nila, apa tadi nama? Anak kepada Siti Hajar, menemankan ibunya, cucu-cucunya datang kat surau, temankan grandma dia nak dengar kuliah. Jemaah umrah saja bulan 3 hari tu dari kampung dia dekat Negeri Sembilan datang rumah anak dia untuk dengar kuliah. Habis hangkut semua, anak cucu semua. Masya Allah, bahagialah saya tengok sahabat-sahabat. Betul, saya sangat bahagia bila dapat membahagiakan orang. Saya jumpa orang dekat Semenyih tadi, orang duk ajak, jom ustazah makan, ustazah nak pergi satu kelas lagi, jom ustazah. Aku tak peduli dapat makan, aku nak jumpa orang ni. Masya Allah. Syok sahabat, sebab kita tak tahu bila lagi nak bertemu macam tu. Dan bila saya bertemu sekali-sekala macam tu, sebenarnya bukanlah saya mengajar. Hartini Hakim Tili from, alah lupa dah nama kampung dia. Kampung yang pasti yang pasti dia bukan duduk kat Malaysia, walaupun dia orang Pahang. Jap nak cuba ingat apa kebon dia, nama tempat tinggal dia tu. Hartini cepat tulis balik tempat tinggal di mana. Oh, Besi tu. Oh, Besi. Lupa dah, banyak berbenar orang luar. Bukan orang luar, orang Malaysia duduk kat luar. Azizah Amin, Masya Allah. Clear dari Manir. Manir, Terengganu kan Manir. Alaviah Ismail. Masya Allah, Masya Allah. Keningau pun sangkut-sangkut. Ada internet sangkut ke? Rosa Gunting Keningau. Masya Allah. Sariah Sarah. Okay, saya suka tajuk ni. Jadi saya nak mengajar 3 jam. Adakah anda bersedia untuk kita belajar 3 jam? Tak pandai nak sebut Hacecel Pul. Kampung besar. Itu kampung kecil Hartini. Nak cakap kampung besar. Kampung besarnya apa? Dia cakap kalau ustazah datang kat tempat saya macam kampung je ustazah. Dekat dengan laut. Tu ustazah suka dekat dengan laut. Ustaz Azwan kalau nak hadiah apa-apa special dia untuk ustazah, dia tak kisah apa-apa pun. Dia kenal isteri dia sangat. Yang penting dekat dengan laut. Tapi bila belajar kat Nani Nuraini, mai jiran, dari mana tu? Dari Perlis ke? Dari Kedah ke? Dari Taman Keramat Permai? Dangai Kukus. Masya Allah. Bahagialah saya tengok nama-nama anda ni, saya rasa bahagia. Berapa orang dah hari ni? 500 orang ada dah. Hujung minggu semua kita ada agenda, tapi please fahami isi Al-Quran bila menyebut faiza faragh. Astaghfirullahalazim. Jap, tak habis lagi cakap tau Kak Mazni Ahmad ni. 3 jam ustazah sorang-sorang duk mengajak, yang lain duk tidur. Itulah dia. Newcastle Kak Hartini. Marah dia orang panggil Kak. Tini je ustazah. Amboi Kiflizul tu berkebun ke menjahit tu, dia ready 3 jam. Tengok pukul 6 baru habis. Lepas tu nanti jawab depan Allah, ustazah tak bagi solat asar ni. Yalah, hampa percaya lah ustazah nak mengajar 3 jam. Tapi saya syok bab ni. Kata Allah, faiza faraghta fansab. Ustazah suka jadikan pegangan. Kita nak mudah faham, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ayat tu tolonglah faham. Bila ada masa lapang, contohnya macam hujung minggu ni, jangan biarkan ia terbuang begitu saja. Ceria-ceriakan diri anda, walaupun di dalam mungkin sedang ada derita, tengah hujan air mata. Bagi tahu pada diri seketika je sedih medih. Kenapa tudung saya macam elok je? Tadi 2 tempat di Semenyih, ya Allah, tudung saya bukan setakat karipap, jadi karipap pusing. Bila orang ustazah selfie jap, akak nak tergelak dengan tudung akak sendiri. Tapi tak ada kerja dah nak betul-betul kan. Sebab tudung jenis lembut satin kan. Orang penyek-penyekkan, salam, cium. Terpenyek. Oh, ni elok pula tudung saya. Masya Allah. Jadi insya-Allah manis-manis Ustazah Muzayyanah. Apa ni? Manis-manis Ustazah Muzayyanah tu maksudnya ada banyak Ustazah Muzayyanah tu. Marginah, siapa tak nampak nama dah naik dah. Okey. 3 jam sambil berguling-guling, cuaca mendung, dah hujung minggu. So jangan biarkan masa kita ada kekosongan. Allah bonda Rohana Saleh yang ku sayang kerana Allah, ia sedang hujan air mata dan sedang diuji. Pasti
pasti ada kebaikan yang menanti bila mana kita sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amboi Shaniza SBM, nak buah-buah kayu ke duk puji-puji sangat ni. Masya-Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jom kita tengok hari ini milik anda. La Tahzan, hari Sabtu dan Ahad. Ulangan daripada Siri La Tahzan 281 bab selama 413 hari. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Wallahi Ustazah Zai sendiri tak pernah menjangka kita boleh tamatkan kitab yang tebal ini, dan hari ini kita mengulang lagi. Anda yang istiqamah, anda dapat rasa bagaimana sahabat-sahabat, bohonglah tak ada hujan air mata dalam setiap kehidupan kita yang Allah beri kita bernafas. Mana ada orang bahagia sokmo-sokmo tak pernah diuji langsung. Dah, sebab hidup ni adalah ujian. Tapi insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita ada cara. Insya-Allah kita ada cara sahabat-sahabat dirahmati Allah untuk kita terus bahagia. Nasihat-nasihat Dr. Aida Al-Qarni dalam kitab La Tahzan, hari ini milik anda. Hari ini milik anda. Okay, siapa hari ni yang sedang derita jiwa, tak payah tulis nama sahabat-sahabat dirahmati Allah dekat ruang komen. Kang, takutlah kan kita tulis saya Ustazah sedang sedih sangat. Tiba-tiba orang nampak, Yusmarianti Yusof ni sedang sedih. Padan muka hang, aku bukan suka kat hang pun. Contoh kan kat Yusmarianti Yusof, JB dalam kenangan terindah. Masya Allah. Jadi kalau kita tu sebab kitab La Tahzan juga mengajar, tak payah tunjuk kat orang lah kalau hang sedih sangat pun. Kalau hang bahagia sangat pun tak payah nak tunjuk dekat orang lah. Cukup sikit-sikit dah lah kan, bagi geli-geli sikit kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Kita ada Allah. Allah Maha tahu segala-galanya. Jadi kalau yang hari ini sedang berduka, hari ini milik anda. Jangan biarkan hari ini berlalu hanya dengan air mata semata-mata. Berhentikan air mata tersebut, gantikan walaupun dengan sekelumit senyuman. Pandang cermin, bulatkan mata, senyum. Kan, senyum. Ya, aku ni senyum paksa ni tak apalah paksa pun. Yang penting kita nak bagi tahu. Dah tu. Sikit-sikit je ayat mata tu keluar. Macam gitu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita baca sikit per sikit. Gitu. Apabila anda berada di pagi hari, janganlah menunggu waktu petang. Kerana hari ini adalah kesempatan untuk hidup. Pagi kita disuruh bersemangat. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Walaupun air mata semalam masih bersisa di hujung mata kita, kita menyeka air mata kita, kita masih tersedu-sedu menangis dengan derita semalam, tapi Allah yang nak kita hidup hari ini. Allah yang pilih kita untuk terus hidup dan bernafas hari ini. Boleh tak kita menjerit, ya Allah, aku derita semalam tak habis lagi, pasal apa hang bagi aku hidup, ya Allah? Boleh tak kalau kau matikan aku saja, ya Allah? Aku tak sanggup nak menyambung derita semalam ke hari ini. Boleh tak? Tak ada pilihan. Allah yang nak kita hidup, maka kita kena teruskan kehidupan. Sahabat, air mata semalam masih menitis, tapi Allah bagi kita hidup hari ini. Oleh sebab itu, anda tidak perlu memikirkan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan keburukan yang menghiasinya. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa tu? Sakura Kedah. Bila Ustazah nak bagi ceramah kat Dewan mana tu tak faham lah pula. Okey, mana tadi? Oleh sebab itu anda tidak perlu memikirkan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan keburukan yang menghiasinya. Dr. Aida Al-Qarni cakap macam ni, setiap hari di setiap kita ini biasa je. Ada orang tengah sedih, ada orang tengah Liza Ateh, New Zealand. Oh, hari ni orang London ada, New Zealand ada, Australia ada. Hebat. Masya Allah. Orang New Zealand kata terkejut masuk-masuk Ustazah tengah bulat mata. Dia selalu dengar ceramah Ustazah dengan suami dia, BFF Til Jannah ni, sweet mungit. Kan berdua-duaan duduk dekat New Zealand. Masya Allah. Bila nak balik Malaysia, subhanallah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, itulah hari anda. Maka manfaatkan hari. Sekejap hilang pula dah, mana tadi?
Oleh sebab itu anda tidak perlu memikirkan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan keburukan yang menghiasinya. Tidak juga dengan hari esok yang belum tentu datang. Hari ni milik anda. Pasal apa duk menangis tentang hal semalam lagi? Cukup, kita dah berpindah hari. Atau hari ni milik anda. Pasal apa hang tak bangkit untuk berusaha bersungguh-sungguh mencari bahagia? Pasal apa hang fikir risau esok hari yang nak datang? Ustazah esok suami saya nak kena operation. Kalau mati macam mana? Kalau mati Ustazah, sebab doktor kata berisiko. Kak, sekarang suami ada ke tidak? Ada. Sembang, jangan duk layan WhatsApp orang lain ni semua. Sembang elok-elok. Suami boleh bercakap lagi tak? Boleh. Siapa teman dia kat hospital? Saya tengah ngadak suami. Habis tu akak main WhatsApp dengan saya pasal apa? Akak hadap lah suami akak tu sembang. Masalahnya Ustazah, saya risau kalau besok pembedahan tu tak berjaya. Besok, cerita besok. Hari ni bila datang risau doa. Tidak juga dengan hari esok yang belum tentu datang. Hari esok tu kita duk rasa, kalau suami saya mati macam mana sebab suami saya nak operation. Sila akhir bulan kita yang duk tersandak jaga dia, itu Allah matikan. Sahabat, kitab Latahzan mengajar Ustazah sejuta keyakinan. Betul lah ya Allah. Mengajar aku konsep tawakal yang sangat tinggi. Menambahkan keyakinan aku kepada engkau. Kalau engkau kata tidak, maka tidaklah. Keflizol kan, la ilaha illallah. Nak kena lidi ni kan. Dia cakap kalau mati tanam. Orang hasam betul. Ni nak cakap, biar pi lah. Dia kecil hati ke apa. Nak bagi besar hati sikit, fikir. Kan dia kata, kalau mati tanam. Biar dia Cik Rodia. Sebab dia belum ada pasangan. Nanti kalau dia dah ada pasangan, kita cakap, macam Kiflizul. Kalau mati tanam. Nak berani cakap macam tu. Mau kena bulat mata dengan pasangan. Okey sahabat-sahabat. Hari yang saat ini mataharinya menyinari anda. Muka surat berapa? 12 sayang. Muka surat 12. Oh, Hafizah Wagiran suka orang kawan kena marah dia suka. Noti-noti ni sahabat Latahzan ni. Hari yang saat ini mataharinya menyinari anda. Dan siangnya menyapa anda. Membuat anda mampu memandang alam sekitar. Itulah hari anda. Maka manfaatkan hari itu sebaik-baiknya. Kam-kamar kata, ingat pokok ke? Ya, mati tanam. Kan sahabat-sahabat? Kak Salina Salihuddin kan, orang mati kucing pun siap buat tahlil menangis-nangis. Telefon, Ustazah kucing saya mati. Tanamlah kak. Sebenarnya nak campak dalam tong sampah pun tak apa Tapi takkanlah kita nak buat lagu tu. Kucing tu dah macam anak kita, tanamlah. Saya nak tanya Ustazah, nak kena mandikan ke? Baca apa Ustazah kucing saya mati? Aku dah pening kepala nak jawab. Tanam je. Kena balut dengan kain kafan ke Ustazah? Tak payah kak tanam gitu je. Oh tapi dia yoyoan. Dengan kain kapan siap bertahlil atau kubok kucing dia. Tak perlu. Kalau buat pun tak jadi ibadah. Sahabat, kalau ditiru orang lain tu jadi bid'ah yang sangat besar tu, dosa besar tu. Subhanallah. Tapi saja-saja, tak apa Ustazah, saya tak niat apa pun. Saya dah memang sayang kat kucing saya ni. Sajalah balut kain putih. InsyaAllah tak jadi dosa. Pasal apa sahabat, kita tak niatkan pun meniru siapa-siapa. Benda yang bukan hukum kita pandang sebagai hukum. Tidak. Faham sahabat-sahabat? Tak apalah. Orang cerita Ustazah dia tu kucing dia mati. Dia siap mandikan, balut dengan kain kapan, buat tahlil. Kita dah kata biar betul ni. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Iriani Muhammad duk tergelak. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hari ni rasa ceria lah. Hang pa ni kalau tidur memang rugi tau. Jangan tidur. Dan siangnya menyapa anda. Membuat anda mampu memandang alam sekitar. Itulah hari anda. Maka manfaatkan hari itu sebaik-baiknya. Maka anggaplah masa hidup anda. Allah ni tak sanggup nak cakap. Kenapa kita mesti bersyukur dengan hari ini kita yang Allah bagi pinjam sahabat-sahabat? Maka anggaplah masa hidup anda hanya hari ini saja. Atau seakan-akan anda dilahirkan hari ini dan akan mati hari ini juga. Ya Allah. Senangnya Dr. Aida Al-Qarni cakap Ustazah. Senangnya. Sakura Kedah. Kalau Ustazah ceramah dalam dewan lagi best. Ni apa kes dari tadi dalam dewan ni tak faham.
Ustazah banyak dah ceramah dalam dewan. Ke anda orang pertama kali, La Tahzan ni sahabat, dah 413 hari kita mengkaji, meneliti, berjemaah, sampai dah macam keluarga dah. Kami-kami ni semua dah faham sangat. Di dinding hijau putih. Kadang-kadang Ustazah terbang ke mana, Ustazah bawa sahabat-sahabat La Tahzan ni sama. Masya Allah sahabat-sahabat. Duk dari tadi siap tulisan huruf besar, suruh Ustazah ceramah kat dewan. Pasal apa? Cik tak faham. Okey. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mana tadi? Masya Allah. Dia suruh kita duk fikir, gunakan otak kita ni seolah-olah kita baru lahir hari ini dan akan mati hari ini. Maksudnya, ya Allah, bukan mudah aku nak lupakan peristiwa semalam yang berdarah hati aku ni. Tapi macam mana nak buat? Dono je kan sahabat. Macam kita baru lahir hari ni. Ustazah boleh bagi salam dekat jiran sebelah tu. Semalam bukan dia blok kereta, blok gate Ustazah sampai Ustazah tak boleh keluar ke? Yang Ustazah pagi ni boleh hantar nasi lemak bungkus kat dia pasal apa? Lah, kenapa pun? Orang lain yang tolong ingatkan kat kita, suruh kita sakit hati. Kita selamba je sahabat. Dah tiap-tiap pagi minggu biasa je kita share rezeki balik pasar tani, hantar dekat jiran sebelah. Pasal apa pula semata-mata orang tu duduk semalam kita rasa macam nak hangin jugalah. Dia blok gate kita sampai kita tak boleh keluar sahabat. Alah tak apalah. Dia tumpang sekejap je kot. Satgi petang dia keluar lah. Aku bukan penting sangat pun nak keluar. Contohnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita lupa derita jiwa semalam. Ya Allah, mudahnya Dr. Ain Al-Qarni bercakap. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita anggap macam kita nak mati hari ni sebab apa pula ni Ustazah? Supaya subuh kita tadi kita buat yang terbaik, zuhur kita tadi takut nak lewat-lewat. Kita menanti-nanti waktu maghrib, entahkan sempat, entahkan tidak aku ni ya Allah. Setiap hari sentiasa bersemangat. Pasal apa nak semangat? Sebab aku mungkin dengan semangat dan kebaikan yang aku buat hari ni boleh cover silap dan dosa yang aku buat semalam ya Allah. Semalam aku banyak dosa. Hari ni aku nak hanya buat yang baik-baik. Mudah-mudahan boleh tutup aib dan celah aku semalam ya Allah. Dan kalau kita berangan je untuk sepanjang hari ini, untuk yang kita angankan esok, minggu depan, tahun depan, jangan melampau. Sebab belum tentu lagi kita hidup di masa depan. Maka ini maksud hari ini milik anda. Semangat setiap hari. Subhanallah sahabat-sahabat. Amboi, Robita-bita, hang duk elok-elok sikit, duk habak kat Ustazah. Ustazah boleh jadi pelakon. Semalam jeng Ustazah lead solat tasbih, tiba-tiba ada Aida Rahim, Hamidah Wahab, Noni Suara, kan? Ramailah pelakon-pelakon yang macam pernah kulihat wajah ini. Tapi di mana ya? Dulu-dulu kan Ustazah tengok juga drama-drama. Sekarang mana nak sempat sahabat? Oh, jajak pelakon lah tu Ustazah, artis. Oh, minta maaf lah, patut macam pernah tengok muka. Jadi muslimat dirahmati Allah, macam-macam lah dia tanya Ustazah apa kelebihan solat tasbih. Kita layan je lah. Rupanya ada seorang buat video kan, sahabat-sahabat. Dan dia ingatkan kita pun cakap sikit ambil video, cakap sikit ambil video. Ya Allah Tuhan, suka hati kat hampa lah tudung aku sengit-bengit ke apa. Yang penting muslimat dirahmati Allah, mereka datang kerana Allah nak belajar memperbaiki diri. Semalam-semalam yang dah tersilap langkah dibetulkan, besok lusa tak nak ulang kesalahan-kesalahan yang lain. Ini yang kita nak. Maria Maun kata semangat. Hari ni dah macam merdeka punya kuliah pula Falsafah ini akan menyelamatkan kehidupan anda sehingga tidak tersepit di antara dua kehidupan, masa lalu dengan berbagai kesedihan dan kegundahan yang terjadi pada masa itu, dan masa depan yang penuh ketidakpastian dan acap kali menakutkan. Kita duk risau sangat. Anak kita yang tadi baru dapat keputusan 5E SPM. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, 5E kot Ustazah. Nak campak ke mana? Tak cukup tong sampah saya nak buang E dia tu. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam mana nanti nak hidup? Nak bagi makan bakal bini dia apa? Halah, orang tak lulus SPM pun ramai je boleh bagi makan bini. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tadi Jaja cerita dekat Ustazah. Ustazah tahu tak pakcik yang daripada kampung Jaja yang siap tu? Dia kan tak pandai membaca, tak pandai menulis sahabat-sahabat. Rupanya dia siap dekat masjid. Tapi disebabkan dia tak pandai membaca menulis,
kan ada siap lantikan masjid dan dia boleh dapat allowance kan. Jadi sebab dia tak pandai nak isi borang apa semua, dia tak boleh membaca menulis. So nama siap yang dihantar ke pejabat agama tu nama orang lain, tapi yang buat kerja dia. Sebab tu Jaja macam kesian sangat dengan dia Ustazah. Habis tu allowance tu dia dapat ke tidak? Jaja tak tahu nak cakap dah, tapi insya-Allah Ustazah orang masjid kot. Mungkin duit tu masuk dekat allowance orang yang akaun orang yang tak siap tu, tapi mungkin orang tu bagilah dekat pakcik ni. Tak apalah, sebab Jaja tengok allowance tu masuk ke tak masuk, pakcik ni okey je, hidup je, boleh makan, bagi makan anak bini je, walaupun dia memang orang susah, tak pandai membaca, tak pandai menulis. Hari ni sedang berada di Mekah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Isma Husin tak jadi nak tidur dengan ceramah Ustazah petang ni. Allahumma salli ala Umi Habibah, mai jumpa Ustazah. Ustazah bagi tudung ni. Siapa nak tudung? Mai ambil. Sebab saya kurang sikit tudung ni. Ustazah Hafizah Musa bagi kat saya. Bukan tak suka dia bagi, tapi dah banyak kali dah Ustazah pakai kan. Lepas tu bila pakai macam malah terlembik lah kat sini setin. Lepas tu tak ada masa lah. Siapa nak mai daftar-daftar kan. Saya jual jual lah pula. Tadi kata nak bagi. Lelong. Lelong siapa nak beli untuk RM2,000? RM2,000. Siapa yang nak RM2,001 saya bagi sekarang. Okey sahabat-sahabat rahmati Allah, gurau. Lepas tu pakcik tu still boleh makan elok dan sekarang sedang berada di Mekah, sedang bertalbiyah atas bas, baru balik dari Hudaibiyah. Ya Allah, meremang bulu roma saya. Saya cemburu dengan grup Asnaf yang kita terbangkan 18 orang ke Baitullah, sekarang sedang berada baru on the way balik daripada Hudaibiyah. Berapa grup dah saya bawa selepas Covid ni sahabat, tak boleh masuk dekat muzium. Hari ni rezeki mereka boleh sampai dekat muzium. Ustaz cakap dengan Ustaz, mana Aci grup dia boleh masuk muzium? Aci tak Aci kat India yang inilah rezeki pakcik-pakcik 18 orang tajaan. Senang pula, boleh pula masuk. Tu sebab Ustazah kata setiap grup ada rezekinya sahabat. Masya Allah, terharu tengok kan. Bayangkan mereka dekat kampung nak ajak anak-anak holiday, memang taklah. Tak pernah keluar dari kampung. Tiba-tiba rezeki mereka dapat pergi Mekah, Madinah. Mereka bersemangat, bang, ni umrah ketiga. Pakcik-pakcik tu saya nampak pagi tadi kan, dia bergambar depan hotel sebelum naik atas bas. What? Semua pakai ihram. Dia pun nak buat umrah kali ketiga. Ya, yang semua bersemangat pakcik-pakcik ni. Ya Allah. Zainal Abdul Rahman, tak jadilah nak RM 2001. Subhanallah. Apa dia gurau lah. Takkanlah Ustazah nak jual tudung 2000. Apa bondo gurau-gurau. Falsafah ini menyelamatkan kehidupan anda sehingga tidak tersepit di antara dua kehidupan, masa lalu dengan berbagai kesedihan dan kegundahan yang terjadi, masa itu dan masa depan yang penuh ketidakpastian dan acap kali menakutkan. Masya Allah sahabat, pusatkanlah seluruh perhatian dan kreativiti anda untuk satu hari ini saja. Memang kita ada masa silam. Memang kita ada masa silam sahabat-sahabat. Dan kita ada kemungkinan-kemungkinan yang menakutkan di esok hari. Tapi jangan buang masa hari ini kita termenung saja. Sebab tu setelah saya menelaah kitab ini, di bab ini, hari ini milik anda, saya betul-betul bersemangat dalam hidup. Saya tak tahu anda. Sebab saya terasa betapa ikhlasnya Dr. Aida Al-Qarni menasihat semua kita ni. Betapa ruginya orang yang hidup di hari ini hanya termenung-menung kisah semalam dia. Teringat sekejap tu biasalah sahabat. Tapi jangan buang masa dan hanya termenung-menung macam mana esok kalau jadi macam ni, macam mana. Fokus dengan hari ini. So hari ini pagi sampai tengah hari aku buat apa, tengah hari sampai petang buat apa, petang sampai malam aku buat apa. Malam dah keletihan, tak sempat nak menung-menung. Pukul 4 pagi dah fresh, dah balik mata, sambung lagi kerja insya-Allah. Sebab kalau Allah matikan kita bila-bila hari, bila-bila waktu, kita sedang bersemangat buat kebaikan. Please sahabat, semoga inilah roh kita, jiwa kita hari ini. Macam sahabat dah tahzan, are you okay? Kita berazam sama-sama. Dan pada hari inilah anda mesti bertekad. Yang tajuk siapa ya yang tulis huruf-huruf besar ni? Saya teringat dulu tahu sahabat, mula-mula saya main Facebook, saya kenal dunia Facebook ni, kawan-kawan sekolah saya, Zai, kau dah kenapa kalau tulis kat Facebook asyik tulis huruf besar je? Kenapa? Suka hati akulah, cakap kan.
Kau tahu tak, aku sakit mata kau tulis huruf besar ni. Aku rasa macam kau tengah menjerit-jerit dekat aku. Oh macam tu Ya, dia lah huruf besar. Aku suka letak tanda seruan-seruan. Kan? Aku rasa kau bercakap tak adalah macam kasar macam tu. Tiba bila kau tulis, oh aku duk ingat saja je, senang baca tulis huruf besar. Jadi bila saya melatih diri saya, okey, ada orang faham huruf besar ni macam marah, macam cakap suara keras. Jadi saya cubalah menulis macam biasa, tak semuanya huruf besar, ada huruf kecil kan. Jadi bila hari ni saya nampak ada orang tulis huruf besar ni, saya macam sensitif sikit. Kenapa dia macam nak baca tapi laju sangatlah komen anda ni. Dia tulis apa? Hanisa Syafi'i kena berazam, bukan macam ustazah berazam macam yang Dr. Aid Al-Qarni cakap. Kita sama-sama sedang berjuang. Masya Allah. Pusatkanlah seluruh perhatian dan kreativiti anda untuk satu hari ini saja. Sebab semalam kita lupakan dah. Besok belum tentu kita hidup. Buat yang terbaik untuk hari ini. Dan pada hari inilah anda mesti bertekad. Sahabat, antara rahsia yang ustazah dapat bila khatam bab ini, okey, kerja aku makin fokus. Memang semalam punya kerja ada yang tak selesai. So kalau benda tu perlu dan penting untuk aku sambung hari ni, sambung fokus. Subhanallah, okey, naikkan pula kerja yang hari ni. Deadline dia bila pula? Walaupun semalam tu tak settle lagi, aku masih boleh tangguh untuk hari ni sebab yang kerja hari ni lebih penting dan deadline dia lebih awal lagi. Lepas tu besok punya kerja tu timbangkan lagi. Oh, yang besok tu besok aku fikir. Lah ni aku nak fokus dulu yang ni. Pemikiran kita lebih fokus, sahabat. Kita tak semalam pun fikir, hok besok pun yang kenapa jadi macam lipas kudung jat sana jat sini ni. Tak tahu nak buat mana satu bang, kerja banyak. Lah sampai malam tak siap satu benda pun. Sebab kita tak fokus. Sebab kita yang semalam nak fikir, besok pun kita risau, hari ni tak mampu nak buat apa. Anda faham maksud ustazah ya? Sebab ini, sebab tu senang keluar dekat lisan saya. Sebab saya deep. Saya terasa. Betul dah apa Dr. Aid Al-Qarni cakap. Pasal apa aku sibuk-sibuk yang semalam? Aku tak boleh patah balik yang semalam tu. Pasal apa aku sibuk-sibuk dengan hari esok? Esok hal esok. Aku nak settle yang hari ni saja. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah kan? Dan pada hari inilah anda mesti bertekad mempersembahkan kualiti solat yang paling khusyuk, membaca dan memahami Al-Quran secara mendalam, merenungi kehidupan dunia dengan sepenuh hati, keseimbangan dalam segala hal, keindahan dalam akhlak, kerelaan dengan semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itulah redha. Perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesihatan jiwa dan raga, serta memberi manfaat kepada orang lain. Terima kasih sahabat-sahabat. Hasniza Abdul Aziz kata nak suruh ustazah nampak. Okey, suka hatilah kan. Kita punya Facebook kan, suka hati kita lah. Yang penting kita tak buat benda haram pun. Haram menulis dengan tulisan besar. Tapi kita ada cikgu pakar bahasa Melayu, Bonda Rohana Saleh. Nanti sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau dia kata tak boleh tulis huruf besar, salah dari sisi undang-undang Dewan Bahasa dan Pustaka, hampa kena tukar lah. Okey. Apa maksud duk cempera maksud? Jangan duk cempera sangat. Okey, mana tadi? Okey, semangat ni hari ni, semangat. Kenapa Ustazah Zai sangat bersemangat hari ni? Kerana kan saya nak share dengan anda. Kerana tajuk ini sangat banyak membantu saya mengatur jadual, mengatur kehidupan, tenangkan fikiran. Tak adalah kalut nak fikir yang semalam, yang besok belum tentu lagi. Hari ni fokus. Jadi setiap hari kita akan bersemangat. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Untuk hari ini, anda mesti mulai membahagi waktu dengan bijak. Sebab tu lepas satu. Ustazah sedang berada di A, Ustazah dah nampak dah C. Kan? Tak, bila kita nampak ke depan, sahabat dirahmati Allah, kita baru berada di A, kita dah boleh settle. Macam 2 in 1, 3 in 1 pula kerja settle. Jajah selalulah perasan. Sempat Ustazah, Alhamdulillah sempat, syukur. Sebenarnya Allah bagi berkat bila kita sentiasa bersemangat untuk mencari redanya Allah. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadikanlah setiap minit seakan ribuan tahun, dan setiap detik seakan ratusan tahun.
Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya pada hari itu. Memelihara indahnya kehidupan. Meminta keampunan daripada berbagai dosa yang telah dilakukan. Kita kadang-kadang, hari Minggu ni tak ada kerja lah Ustazah, tak tahu nak buat apa. Kesian. Para sahabat Nabi tak pernah ada dalam otak mereka ni sahabat, aku nak buat apa, tak tahu nak buat apa lah hari ni. Bila saya baca perenggan ni, aku faham kenapa sahabat Nabi tak ada masa kosong. Sebab meminta keampunan daripada berbagai dosa yang telah dilakukan, mengingat Tuhan, ini juga adalah kerja kita sebagai seorang hamba. Tapi kita tak memandang itu penting. Yang kita nampak Isnin hingga Jumaat aku kena pergi kerja, tak pergi kerja satgi kan, bos aku marah, gaji kena potong hujung bulan. Kita tak nampak pun kerja meminta ampun setiap hari. Mengingat Tuhan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bersama dengan Allah. Walaupun kita duduk saja, ya Allah, tasbih duk berlamba-lamba, ya aku Tuhan, sehari ni aku tak berselawat pun lagi. Sekali dua je tadi. Aku duk gosok baju tadi untuk seminggu, aku duk rasa bolehlah 1000 selawat sambil-sambil gosok baju. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, panas sangatlah pula setrika ni. Sebaik baju aku tak terbakar, sebaik ya Allah. Dah tengok baju ke lagi ni, tak terbakar lagi ni. Lepas tu dah gosok sampai baju seminggu ni habis. La ilaha illallah, tadi aku berazam nak selawat 1000 kali. Dah sebab baju tadi tu nak terbakar tu aku dah lupa tak payah dah. Kita kan sahabat, diperdaya oleh nafsu dan bisikan-bisikan iblis. Kita rasa penat dalam taat. Sedangkan kita meminta keampunan, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kerja kita sebagai hamba. Dan mempersiapkan diri untuk pergi jauh, mengharapnya. Dengan demikian, hidup anda pada hari ini akan penuh kebahagiaan, merasa aman dan tenteram, serta menerima rezeki isteri, suami, anak-anak, tugas-tugas, tempat tinggal dan ilmu pengetahuan dengan tangan terbuka dan rasa syukur. Jangan kata tak ada kerja, sahabat. Sembang suami isteri tu jadi kerja. Asalkan sembang tentang kebaikan. Suami isteri duduk sama tengok homework anak-anak, itu kerja. Jangan kata Allah Ustazah, sejak jadi mak ni, topi tukar masak kita, driver kita, jadi cikgu tadika pun kita aduh penatnya Ustazah. Itu kerja. Anda terima dengan tangan terbuka dan hati yang penuh syukur, anda pasti bahagia. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kalau kita jadikan semua tu rungutan Ustazah, kita je tengok homework anak, pak dia duk main WhatsApp, tengok bola, tengok wrestling je. Ingat anak tu anak siapa? Kan, komplain. Kan, anak tu together-gather buat tahu Ustazah, tak jadinya kalau saya seorang yang buat. Tahu tak apa. Tapi tak boleh tarik telinga suami kita suruh abang tengok homework anak. Kan? Dia tak mau sahabat. So pandanglah itu sebagai lubuk pahala. Terima kasih ya Allah. Walaupun gaji tukang masak tak dapat lagi, gaji driver van sekolah tak dapat lagi, ni nak jadi gaji cikgu tadika pun hampir tak ada harapan nak dapat ya Allah. Tapi banyaknya lubuk pahala aku dalam rumah ni. Allah sahabat. Jadi kita nak kata macam mana lagi? Kitab ni dah bagi tahu kita dah. Tapi kita komplain banyak benda, kita tak bersyukur banyak benda. Kita terlupa bahawa semua yang memang terpikul atas bahu kita ini adalah kerja untuk makin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-A'raf ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Terimalah semua yang telah Allah berikan kepadamu dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Nak bahagia, kena bersyukur. Cana cara nak bersyukur Ustazah? Cana? Orang lain rumah besar-besar, rumah kita kecil je. Cana nak bersyukur? Tak apalah kak, rumah tak besar, yang penting akak tu besar, sekian dimaklumkan. Sahabat, cari apa saja. Orang rumah besar, saya badan besar Ustazah, alhamdulillah, bahagia. Percayalah bahagia. Tapi kalau cara kita jawab, yelah Ustazah, nak buat macam mana? Kita nak jalan pun susah, badan besar kan? Memang kita akan tak bahagialah sahabat. Kan? Kita ya Allah Tuhan. Hampa komen nak tergelak lah pula saya kan.
Betul, bersyukur itu bahagia. Yang tak bahagia sebab tak bersyukur. Acana nak bersyukur Ustazah? Allah dah ajar, fakhudh ma ataituka. Terimalah semua yang telah Allah berikan kepadamu. Terima. Kita tak terima. Sahabat, ketika Ustazah pergi ke penjara hari tu, kalau mereka terima, aku dah tak tahu dah nak bersandar ke mana. Yang pasti depan aku tembok besi, kiri kanan aku tembok batu. Aku kena terima. Aku sekarang jadi ahli penjara. Aku kena terima. InsyaAllah ada jalan keluar daripada derita jiwa anda. Tapi orang yang tak terima, sahabat dirahmati Allah, kau tak terima macam mana kau bukan boleh panjat tembok tu untuk keluar. Bila mana kau mula menerima, Allah akan tunjukkan jalan keluar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sekali kita menerima takdir Allah yang berlaku pada kita, faqaddar, Allah yang berikan takdir, wahada, Allah janji untuk tunjukkan jalan, petunjuk mana, celah mana hang nak ikut ni. Sebab engkau dah terima, engkau akan nampak jalan. Tapi selagi engkau tak terima, saya reda Ustazah, tapi itu belum terima. Faham? Terima dulu. Subhanallah. Hidup Ustazah ingat senang nak terima. Suami saya kahwin lain. Cuba kalau suami Ustazah ke situ pula dia pergi. Subhanallah sahabat. Memanglah semua orang tak terima. Kalau Ustazah terima tak? Tak terimalah. Apa tu apa Ustazah cakap pandai-pandai je. Sahabat dirahmati Allah. Subhanallah, kita diuji mengikut kemampuan kita sahabat. Kita tak minta yang buruk-buruk dalam hidup kita. Setiap helaan nafas kita hanya minta yang baik-baik. Tapi bila Allah berkehendak benda tu berlaku pada kita, Allah tak pernah silap. Terima dulu ya Allah. Takkan berlaku satu benda tanpa kehendak Engkau ya Allah. Tapi Engkau nak benda tu berlaku pada aku. Ajarkan aku kuat ya Allah. Ajarkan aku untuk redha ya Allah. Tunjukkan aku jalan keluar ya Allah. Anugerahkan aku hati yang ikhlas untuk terima ya Allah. Berikan aku kesabaran untuk menghadapinya ya Allah. Jangan sampai aku kufur dengan ujian yang Engkau beri ni ya Allah. Minta sahabat dengan Allah. Orang jumpa kita, Ustazah macam mana, masalah dah selesai? Macam tu lah Kak, Alhamdulillah. Ada masalah tak selesai lagi, boleh Alhamdulillah. Alhamdulillah lah, sebab kita masih bertenang. Belum mati bunuh diri, tak tembak diri sendiri. Kita masih hidup sampai hari ni. Sebab Allah pilih kita untuk menempuh ujian tu. Terima dulu sahabat. Orang yang tak terima ni lah yang habis jadi cacamar bakalut. Semua habis. Habis. Hidup anda pada hari ini juga tanpa kesedihan, gangguan, kemarahan, kedengkian dan kebencian atau sakit hati. Bila anda bersyukur, bila anda terima sahabat, anda akan terhindar dari kesedihan yang melampau. Terhindar daripada gangguan iblis yang laki hang tak sayang hang lah tu sebab dia kahwin lain. Laki hang tak sayang hang lah tu sebab tu dia tak balik rumah hang. Setan ni membisik-bisikkan, lalu nafsu kita mengiyakan. Maka timbullah kemarahan, timbullah kedengkian dan kebencian atau sakit hati. Sedangkan aku ni kalau mati nak syurga, padahal kalau ada sebesar zarah benci di hati aku, tak layak syurga walaupun ibadah aku sebesar Jabal Uhud. Faham tak sahabat? Macam mana saya nak buang benci di hati saya ni Ustazah? Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab Kak Hamidah Sa'ad ke salam kat suami. Kan? Sebab apa? Sebab memang lagu tu sahabat. Nasihat Dr. Aid Al-Qarni kadang ya Allah Tuhan, dia bercakap tentang diri kita. Betul dah ya Allah, tinggal aku je yang tak bersyukur. Kau dah bagi dah ya Allah. Sedangkan dalam Quran kau janji, kalau aku redha kau akan bagi jalan keluar. Tapi sekarang aku tak redha ya Allah. Aku tak cukup redha. Orang yang redha ni ada ikhlas sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan lupa, hendaklah anda mengukir sebuah tulisan dalam hati anda atau di meja tempat anda bekerja. Ini Dr. Aid Al-Qarni bagi suggestion kat kita. Hari ini adalah milikmu. Kalau dulu-dulu masa sekolah, cikgu-cikgu kaunseling kan, bila program motivasi selalu tulis dekat cermin, hari ini adalah milikmu.
Usaha tangga kejayaan macam-macam lah kan. Moto-moto motivasi, ayat-ayat yang memotivasikan. Tulis dekat meja. Tapi atas kita lah hang tulis lah sejuta tulisan pun. Kalau hang tak jadikan hari ini adalah milikmu, hang akan lemau macam tu lah. Lemau macam tu lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay. Yakni apabila hari ini anda dapat memakan nasi yang harum baunya, maka adakah anda masih berfikir tentang nasi basi yang telah anda makan kemarin? Ya Allah, kita hari ini makan nasi yang sedap, elok. Ingat lagi dulu masa mak kecil-kecil makan nasi basi, tok engkau bagi sebab susahnya kami. Anak kata, ya bu, dah 2000 kali dah cerita bu. Kan sahabat? Lepas tu setiap kali cerita nangis, air mata jatuh jadi kuah pula dah, jadi sup dah pula air mata mak ni. Termenung, darah tinggi naik. Lepas telefon, abang, mak ni darah tinggi naik. Pasal apa? Sebab dia terkenang masa silam, masa zaman susah dia. La ilaha illallah, aku ingat memang darah dia naik. Duk ada masalah hari ni. Dok kenang hal 20 tahun dulu. Kita dah dapat nasi elok pun hari ni, yang akan membahayakan kesihatan anda. Duk fikir yang dulu tu sahabat, orang tua-tua selalu macam ni kan. Ustazah, sampai hati anak saya Ustazah. Sejak kahwin ni tak balik jumpa saya lagi dah. Pasal apa cik tak balik? Lah mak mentua dia tu duk sakit, kena dialisis lah pula 3 kali seminggu. Pergi hantar mak dia pergi hospital, cuci buah pinggang. Dah memanglah cik, giliran mak mertua dia sakit. Cik cuba lapang dada cik sihat, elok, boleh berjalan pergi masjid semua kan. Yalah, tapi kita mak dia pasal apa duk sibuk pergi dekat rumah mak mentua tu? La ilaha illallah. Sahabat, hati siapa yang sakit sebenarnya? Kita fikir dulu kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, ibu-ibu, ayah-ayah. Kan kadang-kadang saat kita tua ni, Masya Allah, bila kita terima giliran besan aku sakit. Okay? Moga-moga anak aku berkhidmat pada mertua dia. Bila tiba waktu aku nanti dia tak lupakan aku. Sangka baik dulu sahabat. Itu pun jadi pahala buat anak aku ya Allah. Yang penting kau sihatkan aku ya Allah. Jangan sampai aku menyusahkan orang. Ni sahabat-sahabat kita selalu minta. Allahu Akbar. Mungkin anda masih berfikir tentang nasi yang anda makan esok hari. Dan ni tengah makan hari ni, kita kan macam tu. Alhamdulillah kenyang. Bang, esok nak sahur apa? Ramadan. Ya Allah Tuhan, dah fikir sahur dah, baru je sendawa untuk buka puasa tadi. Dah besok sahur. Lagi teruk kita, bang, besok kita nak buka apa? Hari ni ayam percik, besok apa? Dah satu keluarga tak pergi tarawih dekat masjid, wantusum besok nak makan apa? Teruk berbenar. Kalau kita faham, kita ada tahzan, kita cakap esok, fikir besok. Belum tentu lagi besok kita boleh buka puasa, belum tentu lagi besok hidup. Sempoi ya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Fikir yang hari ni dulu. Padahal nasi tersebut masih ada dalam angan-angan. Pasal apa nak fikir pasal nasi esok hari? Sebab masih ada dalam angan-angan. Kita hidup pun belum tentu lagi. Masya Allah Tuhan. Sapilah Sajidah kata dari Mekah jelas. Maaf lambat masuk pergi ziarah bilik kawan grup meninggal di Madinah. Allahu Akbar. Inilah yang sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay, Allahu Akbar. Apabila pada hari ini anda dapat minum air dingin yang menyegarkan, maka mengapa anda perlu bersedih atas air masin yang anda minum kemarin? Atau menginginkan air esok yang masin dan panas? Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Saya betul-betul, Kak Maslina Haji Bagiran, awak yang kelakar. Saya baca kitab ni. Kena saya baca macam ni. Apabila pada hari ini anda dapat minum air dingin yang menyegarkan, maka mengapa anda perlu bersedih atas air masin yang anda minum kemarin? Atau menginginkan air esok yang masin dan panas? Okey, kita pergi kepada perenggan seterusnya. Seandainya anda percaya akan diri sendiri dan mampu, kalau contoh buat hampa baca sendiri. Kan sahabat-sahabat, buat apa nak buat live-live dengan Ustazah duk tengok live ni? Subhanallah. Sebab kita nak kena menghayati. Saya baca macam tu. Ya Allah Tuhan, terasanya aku baca bab ni, aku banyak sangat ya Allah buang masa fikir hari semalam. Benda besok yang belum pasti pun aku fikir sama. Ya Allah Tuhan. Betul kan Zainah Bucu? Aduh, Zarina Adam kata macam baca berita.
Seandainya anda percaya akan diri sendiri dan mampu mengerjakan segala sesuatu dengan semangat dan tekad yang kuat, anda akan dapat menundukkan diri anda untuk berpegang pada prinsip. Masa hidupku hanyalah pada hari ini. Masa hidupku hanyalah pada hari ini. Kau tak ingat ke orang tu dulu menyusahkan kau? Kau masih lagi nak buat baik? Itu dulu. Sekarang insya-Allah dia dah baik dah. Aku dah tak ada hal dah dengan dia. Boleh ber-BFF lagi dengan aku insya-Allah. Bestnya kalau ada hati yang macam ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Prinsip inilah yang akan menyibukkan diri anda setiap detik untuk selalu memperbaiki keadaan. Kalau orang tanya, macam mana kau boleh sentiasa bersemangat? Anda baca, prinsip inilah yang akan menyibukkan diri anda setiap detik untuk selalu memperbaiki keadaan, sekaligus berusaha meningkatkan mutu kerja dan membersihkan amal perbuatan anda. Automatically sahabat-sahabat, kita nak jadi orang yang makin baik, memperbaiki keadaan, meningkatkan mutu kerja, membersihkan amal perbuatan, dan akhirnya kalau kita dimatikan oleh Allah, mati kita dalam husnul khatimah. Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab kita hanya fikir hari ini aku peduli orang buat jahat ke aku tetap kena jadi orang baik. Tetap kena jadi orang baik. Dan itu akan membuat anda berkata dalam hati, hanya hari ini aku berkesempatan untuk mengatakan yang baik-baik saja. Kan, cuba gambarkan esok kita dah tiada. Sahabat, bayangkan kita gaduh dengan besan kita. Dia datang rumah moncong, nak minum-minum ambil sendirilah, eco-way ada kat belakang. Contoh kan sahabat. Tiba-tiba dia balik daripada rumah kita mati. Ya Allah, kalau aku tahulah itu kali terakhir aku jumpa dia, aku takkan sombong-sombong dengan dia tadi. Bila dah tak ada, baru kita rasa hiduplah balik. Weh, aku nak buat baik kat engkau. Relax pun recip. Tak ada peluang dah sahabat. Kita kalau fikir nak merajuk dengan lelaki banyak-banyak hari, boleh yakin ke besok engkau hidup lagi? Nak lantak dekat situ, nak jadi apa? Kan? Baling, nah abang, bantal peluk. Peluklah bantal ni kat luar tu. Tak payah masuk dalam bilik. Kan sahabat? Sekali besok kita tengok tak bangun-bangun subuh. Hidup ke mampu orang tu ni? Mampu sungguh. Kan? Try test. Menyesal ke tak menyesal? Saya jumpa seorang isteri sahabat yang tengah saya turun-turun daripada pentas ceramah pasal kematian yang tiba-tiba, nangis kat bahu saya ni. Ustazah, Acik tak boleh lupa suami Acik meninggal tiba-tiba. Acik jarang bergaduh dengan dia, Ustazah, jarang sangat. Tapi satu hari tu lepas pencen dia suka pergi kebun, Ustazah. Adalah benda yang kami gaduh pagi tu. Lepas tu selalu dia nak pergi kebun, Acik salam tangan dia, Acik bercakap dengan dia. Pagi tu Acik tak layan dia. Dia jatuh motor terus meninggal, Ustazah. Acik tak sempat minta maaf. Asar tu dia meninggal. Aku Ustazah, bila orang cerita macam ni, terus kita teringat, ya aku ada ke merajuk dengan lelaki aku sampai aku tak nak bercakap semua ni. Kalau dia last kita bercakap tu sahabat dirahmati Allah, benda yang tak mengundang redha dia untuk kita, apa nilai kebaikan kita selama ni? Tolong. Ingat mati ni sahabat, aku rasa peluang aku nak bercakap baik dengan dia hari ni je. Maka kita akan memilih untuk bercakap baik. Memang setan kata asyik engkau je cakap baik, dia tak pernah bercakap baik dengan kau. Mungkin ini kata-kata baik aku yang terakhir. Kita akan bersemangat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Subhanallah, tidak bercakap kotor dan yang menjijikkan. Marah orang, tengking dengan perkataan yang kotor dan menjijikkan. Tengah kita nak mencarut je, kena serangan jantung, mampu dengan kata-kata yang paling dahsyat dan buruk lagi, jijik itu. Itulah perkataan terakhir. Layak ke husnul khatimah? Tak layak. Allahu Akbar sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tidak akan pernah mencela. Kita nak buat baik kat dia, Ustazah, tapi no respon. Kalau kita buat baik kerana Allah suruh buat baik, kita tak peduli dengan respon dia sahabat. Percayalah, Allah yang suruh aku buat baik. Kenapa aku sibuk dengan respon dia baik ke tidak dengan aku? Aku kena sibuk dengan responnya Allah. Allah nak aku buat baik, maka dia baik atau tidak dengan aku kena buat baik. Sebab tu Ustazah selalu ulang, man amila salihan fali nafsi. Mu buat baik, benda tu akan balik patah pada dirimu sendiri.
Bukan saya akan buat baik bila dia balas baik dengan saya. Itu amalmu untuk dia atau untuk Allah. Itu je kita boleh nilai hati kita betul-betul ikhlas atau tidak. Orang lain tak boleh nilai hati kita. Pasal apa aku nak berhenti buat baik hanya semata-mata dia tak respon aku? Say thank you pun tidak. Kalau kita faham Allah yang suruh aku buat baik, orang masam kat kita, kita still senyum. Senyum seindah suria, boleh mengundang pahala. Itu lagu Ustazah Zai kan. So kau ni kan orang masam kat kau pun senyum. Lah Allah suka kita senyum. Sunnah Nabi senyum. Dia balas ketidaksenyuman aku, lantak pi kat dia lah. Yang penting Allah tahu aku dah senyum. Faham tak sahabat? Hanya hari ini aku berkesempatan mengemas rumah dan pejabat agar tidak berserabut dan berselerak. Contoh, kita kan selalu hari Sabtu ni malas abang nak kemas. Besok lah. Akhirnya tak terkemas pun, sahabat, dan kita menyesal begitu saja. Dan kerana hanya ini saja aku akan hidup, maka aku akan memperhatikan kebersihan tubuhku, kerapian penampilanku, kebaikan tutur kata dan tindak tandukku. Islam sukakan kebersihan. Saya minta maaf je lah nak cakap sahabat-sahabat. Kalau kita biarkan bulu itu panjang kan, tak subhanallah. Cuba kau bayangkan kalau kau mati, orang selera ke nak tengok semua ni? Kita tak boleh nak alter dah tahu segala bulu-bulu yang panjang kat badan ni. Sebab tu Islam sukakan kebersihan. Subhanallah sahabat. Orang luar nampak aib. Ya aku teraba apa ni pasal panjang sangat bulu, tak nak potong ke ni? Minta maaf. Kena cakap juga. Oh betul lah Ustazah. Dalam Islam kan ada sunat mencukur bulu-bulu, memendekkan. Kenapa saya biarkan kat situ? Alah bukan orang nampak pun, bukan orang tahu. Memang orang tak nampak. Siapa suruh orang tunjuk kat orang? Tapi cuba fikir kalau hang mati time tu. Orang yang mandikan ni, Allah Tuhan ni berapa tahun tak potong ni. Tak mustahil. Kita kalau nak keluar rumah tak kemas cadar dulu, biar bersepah lah. Laki kita tak marah Ustazah. Saya selalu fikir, na'udzubillah kalau aku tak balik kat rumah, aku keluar macam ni saja, singki penuh dengan pinggan mangkuk, cadar tak kemas, kan? Tiba aku mati, jenazah aku diusung masuk dalam rumah, orang masuk dalam bilik aku nak cari apa, kain batik lepas apa semua. Ya Allah, sempat lagi jiran aku. Ya Allah, teruknya bilik arwah ni. Tak malu ke sahabat dirahmati Allah? Alah Ustazah tak malu, masa tu kan kita dah mati. Lepas kita mati, aku terkejut engkau, arwahnya ni rupanya, ya Allah, cadar dia. Tengok kat luar, makeup, pipi kanan merah, pipi kiri hijau, cantik berbenau. Bilik dia, ya Allah, berkepam, kau tahu tak? Ni, wahai orang-orang yang pemalas, duk bertangguh nak buat, mohon terasa. Sekian dimaklumkan. Okey, disebabkan saya rasa saya macam dah naik darah dah terlebih bersenetron, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dah dekat nak asar, maka saya tak boleh nak habiskan lagi. Jadi besoklah saya sambung. Besok orang duk gelak pula. Tadi cik nak nangis, lepas tu nak gelak. Tapi ni hakikat. Saya bila baca hari ini milik anda, ya Allah, aku kena buat juga, aku kena buat juga. Sebab tu sentiasa macam ada je kerja. Sebab tu sentiasa macam nak bersemangat, nak kena kuat juga. Sebab hari ni je, besok belum tentu lagi. Jangan buang masa dengan berfikir pasal semalam. Semalam sudah jadi sejarah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan, kenapa umur reda zaz? Memang macam tu. Jadi nak kata macam mana lagi? Kan sahabat-sahabat, nasihat ini bukan dari Ustazah, dari Dr. Aida Al-Qarni. Tapi bila saya baca, saya terfikir, Allah, betul dah ya Allah, betul dah. Aku akan baikkan. Persembahan diri aku ni aku akan perbaiki. Semata-mata kerana pandangan engkau ya Allah, bukan pandangan orang keliling. Allahu Akbar. Islam ni sangat indah mengatur kehidupan kita, tapi kita tak nampak keindahan Islam sebab kita tak beramal akannya. Semoga Allah pimpin hati-hati kita ke jalan yang Allah redha. So besok kita tamatkan pelajaran hari ini milik anda. Kata tadi nak 3 jam Ustazah ceramah. Tak payahlah 3 jam. Kita kan disuruh untuk solat di awal waktu. Kejap lagi kan dah azan asar. Cia-cia. Bye-bye sahabat-sahabat saya sayang anda semua kerana Allah. Besok pukul 7 saya di TV Al-Hijrah. Kemudian saya terus ke, apa Kak Azizah Jaafar nama surau tu?
ada satu flat. Tapi saya suka, itulah kenangan saya terperangkap dalam banjir di Shah Alam. Saya tak serik nak pergi surau tu sahabat. Saya teruja nak bertemu dengan mereka. Orang sekitar boleh datang. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. So berhenti-berhentilah kalau cakap ustazah-ustazah ni nak pergi surau besar-besar je, nak pergi masjid besar-besar je. Tadi kat Semenyih saya pergi surau, bukan saya pergi masjid, bukan saya pergi dewan, bukan saya pergi tempat yang ada pengantin, pelamin yang indah. Kalau nak bercakap sesuka je sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan gitu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.